Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurazila binti Abdullah, student OUM Tawau Sabah. Saya merupakan penuntut sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak ambilan Mei 2018. Okey, hari ini saya akan membentangkan strategi-strategi yang boleh digunakan untuk mengajar kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran. Okey, sebelum saya membuat pembentangan ini, saya telah membuat pengesanan awal terhadap seorang kanak-kanak yang berusia 6 tahun, berumur 6 tahun di dalam persekitaran saya ini. Apa yang saya dapati terhadap kanak-kanak tersebut, kanak-kanak tersebut mengalami masalah pembelajaran kategori disleksia. Terdapat beberapa puncak masalah dan kelemahan yang telah saya kenal pasti dan telah saya masukkan di dalam tugasan sebelum ini. Akan tetapi di sini saya akan membincangkan tentang kekuatan atau kecergasan kanak-kanak tersebut. Okey, berdasarkan tugasan sebelum ini, saya telah diarah untuk membentangkan kecergasan kanak-kanak tersebut melalui teori kepelbagaian kecergasan daripada Howard Gardner. Okey, kekuatan kecergasan kanak-kanak telah saya kenal pasti adalah terdapat 3 kecergasan, iaitu kecergasan kinestetik, kecergasan musik dan kecergasan intrapersonal. Okey, mari kita pergi kepada kecergasan kinestetik. Okey, kecergasan kinestetik ini adalah kebolehan memanipulasikan objek dan mencapai kemahiran fizikal yang tinggi. Dan yang kedua, kebolehan menggunakan tubuh badan untuk menyatakan idea perasaan dan untuk menyelesaikan masalah. Ditemui dalam kalangan ahli sukan, pencipta, pelakon, penari, doktor muda, bedah, pemandu kereta, lomba dan sebagainya. Okey, mari pula kita lihat cara kecergasan yang telah dikenal pasti. Kanak-kanak tersebut yang telah saya kenal pasti adalah suka membuat tugasan seperti hands on. Tugasan hands on ni seperti sentuhan, pegang, memanipulasikan objek pembelajaran. Selain itu, minat dan hebat dalam aktiviti fizikal, khususnya sukan sekolah. Ya, saya lihat dia memang aktif dalam bersukan. Seterusnya, suka belajar dalam persekitaran yang menarik. Adanya seperti games, melukis atau melibatkan pergerakan. Seterusnya, menunjukkan kemahiran bersukan, berlakon, mengukir dan mencipta. Yang ini saya dapat lihat bahawa kanak-kanak itu dapat mencipta sesuatu seperti Lego. Apabila dia bermain Lego, dia dapat menyusun Lego itu menjadi alat telefon, dan saya dapat melihat itu. Okey. Seterusnya, kecergasan dari segi muzik. Kecergasan dari segi muzik jelas dapat dilihat pada kanak-kanak tersebut. Sensitif kepada bunyi, melodi dan ritma. Ditemui dalam kalangan pencipta, penghibur, jurutera recording, pembuat alat muzik. Okey, mari kita lihat kekuatan yang telah dikenal pasti, kekuatan dari segi kecergasan muzik.
Yang pertama, prihatin dan minat kepada bunyi seperti muzik, suara manusia dan bunyi alam. Ya, ini saya dapat lihat dia bunyi alam ini seperti bunyi burung. Apabila dia mendengar bunyi burung, dia akan dapat kenal pasti itu bunyi burung. Seterusnya, suka seronok dan cari peluang untuk dengar muzik bunyi alam sekitar semasa belajar. Ya, dia memang suka muzik. Dia akan cari peluang untuk mendengar muzik itu. Seterusnya, bergerak balas kepada muzik secara kinestetik, emosi dan intelek. Dan akhir sekali, boleh bermain alat muzik. Ya, ini saya dapat lihat dia boleh bermain alat muzik seperti drum ataupun xylophone. Xylophone ni dia boleh membunyikan xylophone tu dengan bunyi yang sedap. Terdapat nampak bakat ada di situ. Okey, seterusnya kita ke slide seterusnya. Seterusnya kita kepada kecergasan intrapersonal, yang mana kecergasan intrapersonal ini kebolehan membina refleksi tentang diri sendiri dengan tepat dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk merancang dan menentukan hala tujuan diri. Kecergasan intrapersonal ini dapat ditemui dalam kalangan ahli falsafah, ahli psikologi, novelis dan konselor. Okey. Okey, cadangan aktiviti kecergasan muzik adalah melakukan aktiviti kemahiran motor halus dan kasar. Seterusnya, aktiviti ini melibatkan kemahiran fizikal. Dan yang akhir sekali, aktiviti ini seperti menari, bermain dan bersukan. Okey, mari kita lihat slide seterusnya. Aktiviti pembelajaran kecergasan muzik yang saya cadangkan adalah aktiviti seperti kerohanian yang bertemakan nama-nama Rasulullah boleh digunakan. Aktiviti seperti menyanyikan lagu-lagu nama-nama Rasulullah ini ianya akan dapat memudahkan kanak-kanak menghafal. Okey, seterusnya aktiviti fizikal dan estetika bertemakan anggota badan sambil menyanyikan lagu Didi and Friends. Semasa menyanyi kanak-kanak tersebut menyebut perkataan dengan betul melalui lirik serta menggerakkan tangan untuk memegang setiap anggota badan sambil menyebut nama-nama anggota badan tersebut. Kepala, bahu, lutut kaki. Boleh dinampak di situ. Okey, seterusnya yang ketiga, aktiviti namakan lagu. Aktiviti ini boleh dilakukan dengan menepuk tangan sambil menyanyikan lagu kegemaran kanak-kanak tersebut seperti burung, kakak tua, mari bermain bulatan, bingo dan nenek si bongkok 3. Setelah mereka menguasai permainan itu, jadikan ia lebih mencabar dan coba lakukan dengan masa yang lebih singkat atau dengan rentak yang lebih sedikit. Ya. Okey, seterusnya mari kita pergi ke cadangan aktiviti kecergasan kinestetik. Yang mana kecergasan kinestetik ini, aktiviti kecergasan kinestetik ini adalah melakukan aktiviti seperti hands on. Yang kedua, aktiviti ini melibatkan fizikal, dan yang ketiga, aktiviti yang melibatkan persekitaran yang menarik adanya games, muzik, melukis ataupun melibatkan pergerakan. Aktiviti pembelajaran kecergasan kinestetik yang dicadangkan adalah aktiviti membuat collage, yang mana aktiviti tersebut adalah mengoyakkan kertas warna atau surat khabar secara kecil-kecil, kemudian melekat kertas-kertas tersebut di dalam bentuk yang dilukis di dalam kertas. Seterusnya, aktiviti mengencop. Aktiviti mengencop berbagai bentuk di dalam lukisan dengan menggunakan sudu garpu ataupun daun. Okey, seterusnya yang ketiga, aktiviti mengguli tanah liat. Mengguli tanah liat untuk membuat bentuk-bentuk seperti huruf A, K, B atau C ataupun nombor 1, 2, 3.
Okey, seterusnya cadangan aktiviti kecergasan intrapersonal adalah seperti aktiviti melibatkan kemotivasian, dan yang kedua aktiviti yang melibatkan luahan perasaan, keinginan dan cita-cita, dan yang ketiga aktiviti seperti mengarang cerita ataupun bercerita. Mari kita lihat aktiviti pembelajaran yang dicadangkan di dalam kecergasan interpersonal ini, iaitu aktiviti bercerita. Okey, aktiviti bercerita ini membacakan buku cerita berkenaan semasa berada di dalam kapal terbang, kemudian meminta murid itu untuk menceritakan pengalaman mereka semasa berada di dalam kapal terbang tersebut. Seterusnya, aktiviti yang dicadangkan, aktiviti menghias tempat belajar, seperti memberi peluang kepada murid tersebut untuk menghias tempat belajar mengikut cita rasa dan mood kanak-kanak tersebut. Dan yang ketiga, aktiviti bermain Lego, memberi peluang kepada kanak-kanak tersebut untuk membentuk Lego menjadi bangunan. Okey, mari kita pergi seterusnya. Okey, slide seterusnya, rasional terhadap aktiviti pengajaran yang dicadangkan. Yang pertama tadi adalah aktiviti kecergasan kinestetik. Okey, aktiviti seperti aktiviti membuat collage, aktiviti mengencop dan aktiviti mengguli tanah liat adalah untuk meluahkan idea dan perasaan semasa pembelajaran kanak-kanak tersebut. Hal ini kerana aktiviti seperti menggunakan otot dan sentuhan akan membolehkan kanak-kanak tersebut mudah faham dan lebih mudah untuk mengingat. Okey. Seterusnya, aktiviti seperti aktiviti kecergasan muzik adalah aktiviti seperti aktiviti kerohanian bertemakan nama-nama Rasulullah, aktiviti fizikal dan estetika bertemakan anggota badan sambil menyanyikan lagu Didi and Friends, dan seterusnya aktiviti namakan lagu adalah untuk menggalakkan kemampuan kanak-kanak tersebut untuk meluahkan perasaan mereka melalui muzik. Okey, dan yang akhir sekali adalah aktiviti kecergasan interpersonal. Rasionalnya dalam aktiviti ini adalah aktiviti bercerita, aktiviti menghias tempat belajar dan aktiviti bermain Lego adalah untuk menggalakkan kanak-kanak tersebut bercerita mengenai perasaan dan pikirannya dan meluahkan apa yang dirasai. Okey. Sekian daripada saya, itu saja pembentangan saya kali ini. Harapnya dapat membantu serba sedikit pemahaman. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.